Karena salah satu di antara adab dengan Al-Quranul Karim yang tidak wajib tapi digalakkan ialah membaca Al-Quran menghadap kiblat semampu kita. Ini galakan. Tidaklah bermaksud wajib qat'i. Nak salat kiblatlah, tapi baca Quran digalakkan sebagai satu penghormatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الخير عاجله وآجله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wadhakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan disampaikan memberi manfaat, guna dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Az-Zariyat ayat 55. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dan hormati pengurusi dan jutaan kuasa pengurusan pengajian Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah UAJ 9 Subang Jaya dan seluruh kehadiran pada pagi ini di kalangan para muslimin, para muslimat, tetamu-tetamu duha. Mudah-mudahan kita semua dalam kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla, dalam limpahan rahmat dan hidayahnya yang terus menerus berkekalan hinggalah saat ketikanya kita diangkat roh kita oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tenang, bahagia, sejahtera, selamat di bawah lembayung rada rahmat insya-Allah. Itu harapan kita. Kerana bukan kecil maknanya pertemuan sebegini, apalagi dalam suasana yang telah menguji kita. Hari ini kita masuk ke hari, kalau tak salah kiraan saya, di 18 Mac tahun lepas, dan masuk ke hari 566 hari ya, dalam ujian pandemik COVID-19 daripada PKP yang pertama, PKP yang kedua, ketiga hinggalah kepada PKPB dan sebagainya. Satu ujian dan masa yang begitu panjang yang kita tak tahu bagaimana penghujungnya, tapi saat pada pagi ini alhamdulillah
kita masih lagi boleh datang ke masjid untuk berjamaah, untuk datang bersolat, hadir ke majlis ilmu untuk datang dengar ilmu dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau kita nak compare dengan hari-hari yang kita telah disempitkan oleh situasinya, hari ini kita syukur pada Allah dengan penuh keinsafan. Alhamdulillah. Pada Allah kita berserah, pada Allah kita bermohon, pada Allah kita merintih. Kerana natijah daripada ujian pandemik ini hanya di dalam pengetahuan Allah, tidak dalam pengetahuan kita. La ya'lamuha illallah. Allah sahaja yang mengetahui apa natijahnya, keputusannya, apa penghujung Allah kita tak tahu. Sebab semuanya dalam urusan pengetahuan Allah. Cuma kita sebagai manusia, 3 tanggungjawab kita kena lakukan. Dalam ujian, cobaan, rintangan, musibah ada, kita ada 3 benda yang kita kena pertahankan sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita mesti sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tugas kita pertama. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong di atas apa berlaku sehingga kita tinggalkan taubat, jangan. Pertama, tugas kita bertaubat kepada Allah. Tugas yang kedua ialah kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Merintihlah kepada Allah dengan penuh tulus dan mulus, dengan penuh ketulusan, kemulusan, dengan penuh keinsafan. Minta, rintih pada Allah Azza wa Jalla. Ini tugas kita yang kedua, tanpa cuai. Yakin kepada doa yang kita kumandangkan. Dan tugas yang ketiga yang kita mesti pertahankan dalam suasana ujian mendatang apa sekalipun, yang ketiga ialah kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang adil kepada kita. Yakin. Jangan ada prasangka, Tuhan ni betul, tak betul, jangan ada. Yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah punya sifat jelas, kun fayakun. Dia minta jadi. Allah angkat penyakit pun boleh, dia nak kekal penyakit pun boleh. Dan kita yakin kepada kehendak ketentuan. Ini 3 perkara kita kena pertahankan. Taubat jangan lupa. Doa jangan abaikan. Dan yakin kepada apa saja ketentuan yang Allah tentukan kepada kita. Ini 3 akhlak yang kita kena angkat dalam apa saja situasi, cobaan, ujian yang mendatang. Bersitulah pandemik COVID-19 yang kita sedang hadapi, dah masuk hari ke-566 pada hari ini. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setelah lama kita bersiaran secara langsung melalui online, hari ini kita kembali bertemu. Situasi pun nampak macam tak ceria lagi lah. Ya? Kehadiran pun tak berapa ramai. Tapi saya yakin pasti ketika ini Medina Studio mengadakan live, maka ramai para muslimat, para muslimin Al-Falah khasnya sedang bersama. Dan saya angkat tangan pada mereka. Ahlan wa sahlan dari jauh, ya, dari luar studio Abdul Balawar Dewan kita pada pagi ini. Bersama kita lah, ya, dalam maksud yang sama, tujuan yang satu yang tidak membeza-bezakan, insya-Allah. Baik. Kita nak sambung perbincangan pada pagi ini pada kitab bacaan kita ini, iaitulah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab pembaca Al-Quran. Dan kita masuk ke page yang ke-62 pada pagi ini. Setelah selesai melalui online, saya tak pasti berapa kali online daripada berbulan yang lepas, 5-6 bulan yang lalu, kita dah selesai sampai ke page 61. Dan pagi ini page yang ke-62 dalam kitab kita lah. Siapa yang berkitab boleh buka page 62, siapa tak ada kitab, belilah kitab itu. Baik. Galakan bagi pembaca Al-Quran di luar solat untuk menghadap kiblat. Galakan bagi pembaca Al-Quran di luar solat untuk menghadap kiblat. Ini tajuknya. Kerana salah satu di antara adab dengan Al-Quranul Karim yang tidak wajib tapi digalakkan ialah membaca Al-Quran menghadap kiblat semampu kita. Ini galakan. Tidaklah bermaksud wajib qat'i. Nak salat kiblatlah, tapi baca Quran digalakkan sebagai satu
penghormatan. Sebab ada setengah ulama, belum saya bacakan apa yang tertera dalam kitab ini, ada setengah kalangan ulama kita, termasuklah seorang tokoh yang mungkin jarang kita dengar tentangnya, iaitu Al-Imam Al-Baihaqi. Jarang kita dengar tu, tapi seorang tokoh dalam bidang hadis, Imam Al-Baihaqi. Ada catatan daripada beliau. Saya terbaca ini dah lama, masa belajar lagi, dah puluh tahun lah, tapi masih ingat, sikit sebanyak masih ingat, dalam daripada tafsiran guru-guru kami mengajar. Kata Imam Al-Baihaqi, ada munasabahnya digalakkan kita untuk membaca Al-Quran menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab dia kata kalaulah solat kita hadap kiblat, solat menghadap Allah dalam bacaan Fatihah, maka mengapa tidak kita baca Quran pun menghadap Allah dalam keadaan berkiblat, walaupun baca Quran dalam waktu di luar solat. Menghadap ke, sebab apa? Sebab kata Al-Baihaqi, kita menghormati dalam menghadap Allah melalui kiblatnya. Sebab solat itu ke kiblat, kita baca Fatihah kiblat. Jadi luar solat pun adalah lebih baik. Tetapi ini bukan satu kewajipan yang qat'i. Cuma kalau ada ruang, macam kita di rumah masing-masing, ke mana kita bersolat ke kiblat, kalau kita baca Quran, wajar ketika mana kita mampu untuk. Tapi kalau tak, kita ada ruang, katalah tak ada ruang yang terbuka, atas kursi itulah kita duduk sofa, tak ada masalah. Tetapi yang pentinglah kalau ada ruang, digalakkan. Cuma dalam perbincangan ini tak difokuskan secara detail, cuma dibawa secara umum oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Hal ini, kata beliau, terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan daripada Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Mu'jam Al-Awsat kitab lah, di mana riwayat itu menyatakan bahawa daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak dia kepada Umar, Khalifah Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Disebutkan satu hadis, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblatu, sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Hadisnya umum, lafaz hadisnya umum. Al-majlis itu mana umum. Majlis apa? Termasuklah baca Quran dikira majlis. Termasuklah majlis kita sekarang ni. Majlis kita sekarang ni, kau nak kira dengan situasi masjid ke kiblat kita ni? Tak juga. Sebab lokasi dewannya bukan ke kiblat. Ya, tak ada masalah lah. Tapi kalau boleh menghadap kiblat lagi bagus, sebaik-baiknya. Maknanya usahanya begitu. Kalau tak mampu, tak ada masalah. Baik. Maka hadis ini satu hadis yang umum. Ini bukan bertanda wajib qat'i, tidak. Tapi kata Ibn Umar, itulah antara sabda Nabi sallallahu dalam Imam Tabrani. Khairul majalisi mastuqbila bihil qiblatu, sebaik majlis adalah menghadap ke arah kiblat. Baik. Jadi disarankan untuk duduk dengan khusyuk, tenang dan tenteram serta menundukkan kepala. Cara duduknya ketika sendirian tetap perlu mengelokkan adab dan merendahkan diri seperti duduk di hadapan gurunya. Ialah cara yang paling sempurna. Dalam konteks kita belajar ilmu, dalam konteks kita baca Quran, ada satu anjuran yang dibawakan Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi dalam keadaan duduk khusyuk dan tenang. Saya nak kaitkan begini tuan-tuan ya. Kita punya perbincangan agak umum ni, bukan agak khusus, agak umum ceritanya. Satulah kita dalam soal adab at-ta'lim wa ta'allum, daripada satu kitab yang dituliskan oleh Abi Ad-Dunya. Satu kitab ditulis oleh Abi Ad-Dunya bertajuk Majlis At-Ta'lim wa Ta'allum. Disebut ada 4 perkara yang patut ada pada setiap orang yang mengaji ilmu. Baik dia mengaji Quran ke mengaji ilmu, ada 4 perkara dia kena miliki. Ini saya tambah daripada Abi Ad-Dunya namanya. Sifat yang pertama, ikhlas tu wajiblah. Bila kita belajar ni, kita ada keikhlasan. Baik pengajian Quran ke, pengajian hadis ke, macam kita belajar sekarang lah, termasuklah pengajian sekarang. Ada 4. Yang pertama, adab pertama ialah mesti ikhlas. Sebab ikhlas ini adalah rukun pertama dalam apa saja bentuk ibadat. Bukan saja mengaji, sembahyang, solat, zikir, tasbih, tahmid.
mesti ada ikhlas. Sebab kalau tak ada ikhlas, maka amal kita amal yang kosong, zero, tak ada pahala dan tak ada apa-apa kelebihan sama sekali. Sebab dengan ikhlas saja alangkah darjah amal kita. Kita beribadat apa tak ikhlas, habis. Sebab tu ikhlas tu syarat yang pertama. Ini kepada orang belajar ada 4. Syarat yang kedua ialah disebutkan oleh Abi Ad-Dunya, dia mesti dalam keadaan khusyuk, tawadhu', dengar sungguh-sungguh, perhati sungguh-sungguh, dengan penuh keinsafan. Sebab dia nak ilmu, dia nak satu benda yang baik, dia khusyuk dan tawadhu'. Khusyuk dengan mana apa? Dengar dengan tumpuan yang itu khusyuk. Kalau dengarlah, kalau ibadat, buat dengan penuh keinsafan. Itu khusyuk dan tawadhu'. Baik, itu sifat yang kedua. Termasuk apa yang disebutkan oleh Nawawi ini. Sifat yang ketiga bagi orang belajar ilmu ini ialah dia sentiasa cuba untuk mengingati at-tadhakkur. Betullah kita bila belajar ni bukan catat saja. Bukan catat saja, penuh dah catatan buku tu. Buku pun bukan yang kedua dah, keempat, kelima, ketujuh dah. Penuh banyak kereta dah, buku catatan. Tapi tak ada sifat at-tadhakkur. Untuk ingat balik, semak balik. Sebab ilmu ini, kata para ulama kita, tasjilnya bukan di kitab. Tasjil dalam hati nurani. Tasjil mana? Tasjil daftar, masuk. Bukan dalam kitab semata. Al-ilmu la yudawwanu bil kitabati wa innama yudawwinu fi sadri, dalam dada. Bila masuk dalam dada kita mudah ingat. Tapi kalau dari atas buku, kita buang. Hari ini tulis, masuk kereta, buka buku, terjumpa setahun balik. Terjumpa buku catatan setahun lepas, setahun kemudian. Itu catatan buku. Tapi kalau dalam hati kita ingat balik. Tadzakur mana? Ingat balik. Itu akhlak ketiga, kata Abi Ad-Dunya, tentang sikap kita dalam belajar ilmu. Sikap yang keempat, untuk kita mendapat barakah ilmu tadi, kita mesti sentiasa mendoakan kepada orang yang mengajar kita, al-muallim, al-mudarris ataupun al-mursyid dalam kita belajar. Ini antara akhlak, kata Abi Ad-Dunya, bagi orang belajar ilmu. Samping 3 tadi, keempat ialah dia mesti mendoakan kepada guru-guru yang mengajarnya. Ini akhlak tuan-tuan. Betullah saya ingat ini ingatan-ingatan lama-lama lah, bukan baru, kata lama-lama. Sebab kita dalam soal ilmu ni tuan-tuan, dia berkat datang bukan semata kita duduk mengaji saja. Berkat daripada guru mengajar kita. Penghormatan diberi, ingatan diberi, syukur di atas apa disampaikan. Betul orang yang berbalas dengan guru, yang menekan guru, yang memusuhi guru, tiada ada nilai barakah dalam belajar. Tak ada. Menghormati guru ini cabang penting dalam kita dapat berkat ilmu. Saya sebut ini sebab apa? Sebab ini akhlak penting. Saya tak berkata bahawa saya mesti diangkat, tuan, tidak. Tapi sekurang-kurangnya saya pun dapat manfaat ilmu kerana saya mengajar. Puan-puan dapat ilmu daripada mendengar apa yang sampaikan. Syukur pada Allah. Maka doa kepada saya, insya-Allah mudah-mudahan saya bercakap ini istiqamah, makin kuat iman taqwa, makin insaf akan kehidupan, makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, makin ikhlas dalam mengajar. Itu kita harap. Pun sama, seorang guru pun sama. Seorang guru nak tengok anak murid berjaya. Mana guru nak tengok anak murid gagal? Tak nak. Dia tengok anak murid berjaya dalam ilmu yang diajarkan, beramal dengan ilmu. Sebab apa? Sebab bila anak murid dapat mengamal ilmu, siapa yang beruntung besar? Guru itu sendiri. Ini pahala yang akan berterusan. Saya guna istilah Dr. Muhayya, dia kata pencen kubur. Pencen kubur saya daripada apa ilmu yang tuan-tuan pun belajar, yang pun amalkan. Saya mengajar dan pun buat dengan penuh keinsafan. Saya buat juga. Itu pencen kubur saya. Daripada anak-anak murid saya, bila sampai satu masa saya meninggal dunia, ilmu yang saya ajar, puan-puan amalkan keikhlasan, saya dapat pencen kubur daripada apa yang puan-puan amalkan. Maknanya,
kita berkongsi kebaikan. Jadi ini 4 di antara catatan disebutkan oleh siapa? Abi ad-dunya, akhlak murid dengan ilmu. Akhlak kita dengan ilmu ada 4 tadi. Cuba semak balik di mana kita berada. Ini secara ringkaslah. Banyak tu kalau satu kitab beliau tu Adab Ta'lim wa Ta'allum tu ratusan pagesnya muka surat, ada terjemahan. Ada terjemahan, boleh dapat terjemahan daripada cetakan Indonesia lah. Saya ada kat rumah tu, duk semak, duk baca jarang-jarang tu, duk semak jugalah. Ya, yang Arab saya tak ada. Yang ada ialah terjemahan daripada cetakan Indonesia. Abi ad-Dunya, nama pengarang kitab Abi ad-Dunya. Nama pun hebat bunyinya, ya. Baik. Jadi kata pengarang kitab kita ini, Syekh Al-Nawawi, disarankan duduk dengan khusyuk, tenang dan tenteram serta menundukkan kepala. Bukan tunduk kepala tidur, tidak. Ya, maksudnya khusyuklah. Bukan tunduk sampai tak bangkit terus, tidak. Maknanya khusyuknya sampai tahap dia berseronok dengan apa yang disampaikan gurunya. Cara duduknya ketika sendirian tetap perlu mengelokkan adab dan merendah diri. Dia duduk di hadapan gurunya ialah cara paling sempurna. Jika dia baca Al-Quran secara berdiri, mengiring di tempat tidur atau dalam apa jua kerana yang lain, ia lurus, dia harus dan dia mendapat pahala, namun kurang berbanding dengan cara yang pertama tadi. Mana kita kalau kita baca Quran pun khusyuk, duduk dalam keadaan tenang. Suatulah saya nak ingatkan tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak mendapat nikmat, berkat, rahmat Al-Quranul Karim, bukan saja bacaan kerana pahala kita dapat, tapi penghormatan sebaliknya, banyak benda yang kita kena lakukan. Yang pertama, kita baca Quran dalam kerana kita berwuduk. Usahakanlah. Ustaz, saya pegang phone, Ustaz mana nak perlu wuduk? Saya bukan pegang mushaf. Betul. Pegang phone tak ada timbul masalah wuduk tak wuduk, melainkan kita pegang mushaf, tapi sebagai penghormatan. Kita kena ambil suatu sikap, bukan isu mushaf, tapi isu bacaan itu. Kemuliaan pada bacaan. Memanglah Quran kita pegang dalam phone ini bukan mushaf ni. Kita baca surah ke surah, ayat ke sampai 25 juzuk, 30 juzuk. Bukanlah dikatakan mushaf, itu nama phone. Tapi kita mengambil sikap menghormati ayat-ayat dibacakan tadi. Apalagi kalau kita pegang mushaf, kena wuduk lah. Tapi penghormatan atas bacaan, kemuliaan di situ, usahakanlah. Tak mampu, tak berdosa. Saya tak kata berdosa kerana tak ambil wuduk kerana pegang phone baca Quran, tidak. Tapi penghormatan. Usahakan. Saya tak fikir, ini pandangan saya peribadilah, kalau salah, tapi saya usahakan. Sesuatu yang namanya ambil wuduk ni tuan-tuan, saya tak fikir satu benda yang berat. Dudukkan berwuduk dan mengulang wuduk, saya fikir satu benda yang terlalu ringan kalau kita dah biasa mengamalkan. Contoh, tiap kali kalau kita dalam berhadas, contohnya masuk ke toilet, mereka duduk di rumah masing-masing, kita ke toilet buang najis ataupun buang air besar kecil, apa masalahnya dalam sekitar 25 saat, 30 saat ambil wuduk, keluar dengan wuduk dah selesai. Walaupun 10 lagi sehari. Sesuatu yang kalau biasa kita amalkan, saya rasa tidak susah. Saya cuba mengamalkan. Saya tak kata saya kos, tapi saya cuba mengamalkan. Di rumah lebih mudah. Mungkin di luar agak susah sikit, payah sikit lah kita berhenti di RNR ke, kita berhenti. Tapi kalau kita dah jadi orang biasa kena wuduk, tak susah. Menyebabkan kita baca Quran sekali, walaupun daripada phone, kita sedang menghormati ayat melalui wuduk. Kesucian itu ada. Jangan salah faham ya, saya bukan cakap benda wajib ni, tapi satu takrim. Kita nak muliakan ayat Allah dengan kita berwuduk. Ini satu akhlak yang terpuji. Satu akhlak yang terbaik. Baca Quran dengan kita berwuduk. Kemudian kita baca Quran dalam keadaan di samping wuduknya, kita baca di tempat khas. Contohnya, bukan sembarangan tempat. Didengar lain kalau kita tengah masak kat dapur, contoh kita pasang
Al-Quran dalam phone, letak di tepi atas meja makan, kemudian kita sambil masak, lain. Dengar tak ada masalah. Tapi kita baca Al-Quran, ambillah satu lokasi yang sebaik-baik lokasi, yang namanya lokasi yang bersih, lokasi yang aman, apalagi lokasi yang boleh menghadap ke kiblat. Puan-puan, saya sebut ini rumusan daripada perbincangan berkitab ni. Kalau puan-puan baca nanti di sampai penghujung, banyak benda yang dibawakan Imam Nawawi, benda-benda yang menyentuh tentang persoalan akhlak dengan Al-Quran. Bukan main-main. Saya ada guru masa belajar dulu. Saya setiap kali sebut dalam ceramah-ceramah guru, sebab saya menghormati. Saya dapat membesar dengan ilmu mereka beri kepada kami. Tidak kerana mereka beri ilmu kepada saya, tak sampai tahap ni, bolehlah baca Quran, boleh kenal ayat-ayat Allah. Tidak kerana mereka menyumbang apa mereka beri kepada kami. Saya ingat guru kami. Sebab setiap kali, mungkin cerita ni saya dah ulang, setiap kali tak tahu, tapi saya dah sebut tempat. Guru kami dulu seorang yang fasih Al-Quran. Fasih Al-Quran. Tak fasih macam mana? Mata buta. Dia bukan total buta, tapi mata tu dah rosak ketika usia tertentu, dan pakai spek pun setebal mungkin dalam 1,000, 2,000, 1,000 lebih power, masa tebal sungguh. Kalau ke kelas, kami yang bawa pimpin ke kelas. Daripada bilik bilik lecturer, bilik dia sebagai lecturer, bawa pimpin. Hilang tongkat, tak boleh bergerak dia. Tapi orang yang Allah beri rezeki, walau hilang tongkat pun jumpa jalan, sebab hatinya hidup, walau matanya tak nampak. Tapi kami heret. Dia orang Mesir, hafal Quran, umur 8 tahun dah hafal Quran. Dan dia seorang tokoh dalam bidang tafsir. Dr. Ahmad Sa'ad namanya, almarhum, dah meninggal. Tuan-tuan sekalian, kami masih ingat lagi kata-kata beliau dalam kelas, terkesan amat sangat sampai hari ini. Saya takkan lupa kata-katanya. Dia kata apa? Dia kata Quran itu kalam Allah. Kalam Allah Azza wa Jalla. Kalam Allah. Kamu tak nampak Allah. Memang kamu tak akan nampak Allah. Sekarang lah. Di pada masyar, insyaAllah. Kamu tak nampak, tapi kau nampak Al-Quran. Ya, ayat sekian, surah sekian, ayat sekian daripada surah ke surah, nampak. Secara mata kasar, nampak. Dah boleh baca. Kata dia kepada kami, kalau kamu boleh muliakan Al-Quran dengan kemuliaan yang mutlak, pasti Allah tidak akan mengecewakan kamu sama sekali. Kamu tak nampak dia, tapi kamu nampak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kata guru kami, hormatilah bacaan Al-Quran kamu. Quran kau pegang itu dengan wuduk yang sempurna, dengan keadaan yang paling sempurna. Terlalu besar peringatan beliau kepada kami. Hingga satu hari, dalam kelas ini cerita tuan-tuan, pengalaman ni 1985, 86 gitulah. 45 tahun yang lepas. Ya? 45. Kalau 86 berapa dah? 36 ha? 35 tahun yang lepas. 86, 35 tahun lepas. Saya pernah satu hari, kelas Al-Quran, tafsir lah. Dia berhenti tengah-tengah duk tafsir Al-Quran, dengan mata buta tu dia bercakap lah, kami yang dia buat catatan, ada seorang pelajar buat catatan pelajar Arab lah, buat catatan di papan whiteboard lah. Kami ini dengar tu. Tengah-tengah dia mengajar, dia berhenti. Mata tak nampak, dia macam dia tengok kanan. Dia tengok kanan, tengok tengah, kiri. Kelas tak ramai, sekitar 25 orang begitu je, 30 orang lebih kurang. Saya ingat dalam 25, 30 tak ramai. Dia tengok, dia berhenti. Tengok tengah, lama. Kanan, lama. Kami yang bila kelas tu berhenti begitu secara tiba-tiba tanya, "Mabika ya Syekh?" Mana seorang pelajar tanya, "Mabika ya Syekh?" Mana apa hal berlaku Syekh? Dia kata, "Ya walad," dia panggil. Ya walad pada budak bahasa tu, bahasa sayang tu sebenarnya, bukan bahasa marah tu. Ya walad mana? Wahai budak, mana kita memang budak sungguh. Dia kata, "Ada kalangan kamu yang tak ada wuduk." Tengah mengajar tafsir, bukan baca Quran, tengah mengajar tafsir. Tafsir tu baca ayat Quran, ditafsir lah. Dia kata, "Ada kamu yang tak berwuduk."
Dia bukan sebut ada saja, dia sebut ada 3 orang tak ada wuduk. Dia sebut 3 orang, tuan-tuan, puan-puan. Apa dia kata? Qum rahil hammam Dal Mayah, maknanya pergi ke bilik air. Tanpa disuruh nama, bangun suruh 3 orang. Tapi bukan kita orang Melayu sedikit-sedikit belaka. Orang Melayu ni dia paling jaga adab-adab tu. Budak Melayu daripada Malaysia, budak Melayu saya ingat daripada Indonesia pun ada, budak Melayu daripada Kemboja. Kita orang Melayu ni tak negara jenis takut buat benda pelik-pelik. Kita pun syekh ni agak tegas. Bangun 3 orang. Dalam ingatan saya sampai ini, saya ingat 2 Arab, 1 Afrika. Bangun. Tak berani dia nak menipu. Bangun perlahan. Keluar, wuduk. Hinggalah syekh tunggu. Tak lamalah datang. Sampai dia kata apa? Dia kata, aku tak tenang ketika mengajar tadi. Aku tafsir ayat, baca ayat Al-Quran, aku rasa ketenangan hilang. Sebab hadapan aku ada orang-orang yang tak bersih. Dia bagi tak bersih. Bukanlah orang tak junub, tapi seolah tak bersih. Sebab wuduk tak ada. Saya daripada itu, demi Allah, saya kata, demi Allah, sungguh saya demi Allah. Daripada itu pengalaman mengajar saya, tuan-tuan. Tiap kali kelas pengajian, sekarang saya ada wuduk ni, boleh saja betul duha belum lagi ni, boleh saja. Saya pasti, bukan saja mengajar sekarang ni, saya masuk kelas online, mengajar puan-puan hari online. Saya pasti, belum pukul 10, 9.45 saya akan wuduk, duha, kemudian nak duduk dan bukan wuduk. Walaupun mengajar, bukan kuliah tafsir, kuliah umum sekalipun. Sebab pengalaman tu mengajar saya, walaupun tidak Quran, tapi nak dalam keadaan bersih. So, wuduk ini tanda bersih. Bukan fizikal saja, hati kita. Wuduk ni, tuan-tuan, dia bersihkan kita. Kan wuduk ni, kalau ikut Nabi kan, kita basuh muka, dosa muka akan gugur. Kita basuh telinga, dosa telinga Allah akan gugurkan. Hadis tu, siapa yang yatawadda, Allah akan gugurkan dosanya. Siapa yang basuh tangan, dosa tangan akan gugur. Bayangkanlah, mengekalkan wuduk kerana tujuan baca Quran tadi, kita dah bersih yang tenang. Termasuklah yang lain. Jadi saya sebut ini, pengalaman ini by life ini. Cuma sayangnya, cerita saya ini, nak dapatkan satu kepastian dari para rakan-rakan tak ada. Sebab saya saja orang Malaysia dalam kelas tu. Yang lain daripada Indonesia, daripada Kemboja, daripada Patani, yang tu Arab lah. 30 orang lagi, 35 orang tu. Tapi pengalaman tu mengajar saya. Baik, panjang pula. Tapi tak apa, kita bawa cerita orang-orang alim. Dan orang macam ni, tuan-tuan, ada barakahnya. Masa bukan tadi. Kita bila hormatkan guru, iktirafkan guru mengajar kita, ada keberkatan. Saya sebut berkat saya boleh rasai. Walaupun berpisah kami 88, tahun 90, saya balik 90, saya berpisah, dah 30 setahun, dan beliau meninggal. Saya ingat dalam sekitar baru 10 tahun lepas meninggal, ikut kawan-kawan dah meninggal. Tapi ingatannya, walaupun berlaku 86, dah 35 tahun, tapi segar dalam ingatan jiwa hati saya. Berkat tak? Berkat. Nak tahu berkat tak berkat, kita boleh kekal ingatan guru kita. Saya tak tahulah berkat tak berkat saya dengan puan-puan ini. Entah-entah saya mengajar dah setahun lepas, lupa habis dah. Ya? Buku catatan saya tulis, buku catatan saya mengajar pun entah ke mana-mana dah. Tapi saya tahu, kata ada tu, adalah tu. Tapi cari dah jumpa dah. InsyaAllah. Ini semangat ni ya. Sebab berkat guru tu ada. Namanya Dr. Sa'ad Ahmad Sa'ad. Sa'ad Ahmad Sa'ad, kekal ingatan beliau. Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi wa'afu anhu, akrim nuzulahu, wasi' mudkhalahu, wa naki khatayahu kama yanqa ath-thawbul abyadu min ad-das. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah.
Allahumma ja'al qabra rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabra hufratan min hufran niran. Kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, kepada guru kita, bukan saja untuk almarhum guru saya, semua guru-guru kita lah. Di pentas ilmu ni Kak Salwa ni, dah ada guru kita yang telah meninggalkan. Yang paling terkini Ustaz Al-Mursad Rizwan kan, Rahmat. Sebelum tu ada tak? Yalah, dah bersanding orang lama ya. Jadi mudah-mudahan guru-guru puan-puan lah yang agak lama, Ustazah Syari Abbas ya, almarhumah ya, Allahu Akbar ya, pastilah di alam barzakh mereka sana, bila ada murid dibaca doa, minta kepada Allah keampunan, diluaskan pintu kuburnya, mereka dapat nikmat itu. Tuan-tuan percayalah, betullah anak-anak murid yang berjasa ni, dia tak lupa, tak lalai untuk guru-guru mereka. Walaupun guru mereka mungkin mengajar sepatah, dua patah je, bukan sampai banyak-banyak pun, bukan bertahun. Tapi ingat ada, ya Allah, aku faham ustaz tu ajar aku boleh berubah atas sebab dia mengajar aku tentang hukum hakam. Dia telah pergi, ya Allah, luaskan kuburnya, cahayakan kuburnya. Saya mengharapkan sama, saya cakap saya harap, saya tak tahu, mungkin di pentas akhir saya hari ni, esok saya tak tahu, mungkin ada, tidak ada, mungkin bulan depan. Maka saya mengharapkan, saya menagih daripada siapa? Anak murid saya, rakan saya, keluarga saya, pastilah anak saya, pastilah. Tapi di luar sana, anak murid saya di mana-mana, tolonglah saya di alam barzakh saya. Saya mungkin balik kepada Allah dengan dosa, ada dosa, bukan dosa, tapi dengan berkat doa-doa semua, Allah lapangkan kuburan saya, kerana ilmu yang saya beri walaupun sikit, ada cahaya buat saya di alam sana. Minta maaf, bukan nak menangis tuan-tuan. Jadi kita ingat benda-benda macam ni. Ini bukan benda kecil dalam hidup kita. Ini satu benda yang begitu berharga sebenarnya. Kerana dalam hidup perjuangan kita untuk dapat redha Allah ni, kadang-kadang bukan kerana kita dan amal kita, kerana doa orang lain kepada kita. Di samping amal kita satu hal, tapi kerana orang doa kepada kita. Orang doa kebaikan, orang buat kebaikan untuk kita atas nama kita, itu satu rezeki. Saya sebut sini sebab inilah pengalaman kita dalam soal ilmu dan apa kita nak capai di alam sana nanti. Termasuklah mak ayah kita yang paling utama sekali, khasnya ibu ayah kita lah. Kerana kebaikan si anak yang saleh kepada Allah Azza wa Jalla tidak mengecewakan ibu ayah di alam barzakh masing-masing. Baik, Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Ini antara ayat yang dibawa sekadar untuk menyatakan bagaimana kewajipan kita untuk bersama Allah dalam suasana tidur, bangun, duduk, ingat pada Allah Azza wa Jalla. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Al-Imran 190 191. Ayatnya berbunyi, bermaksud sesungguhnya pada kerjaan langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang menyebut dan ingat pada Allah semasa mereka berdiri, duduk dan semasa mereka berbaring, sampai akhir terjemahan. Saya ambil nasnya. Ayat ini dia bercakap tentang zikir. Duduklah berzikir kepada Allah ketika baring, duduk, bangun, berjalan, ingat pada Allah Azza wa Jalla. Ada kalangan ulama kita menyatakan bahawa zikir di sini bukan sekadar subhanallah, alhamdulillah, tapi maksud zikir adalah baca Quran. Dengan maksud yadhkuruna Allah bitilawatil Quran. Baca Quran dalam keadaan duduk ke, bangun ke baringnya, tanpa kita cuai untuk berada dalam keadaan macam tadilah. Tengah baring pun kita baca Quran, bersih kita punya hati, fizikal kita. Hatta tengah berjalan sekalipun, tengah driving kereta sekalipun. Jadi ayat ini kata ulama bukan sekadar yazkurun dengan zikir tasbih tahmid. Maksudlah baca Quran dalam keadaan sempurna. Baik. Thabit
sabit di situ, terjemah itu sebenarnya tetap, dia bukan sabit, bulan sabit itu. Sabit itu maksudnya tetap. Dinyatakan dalam sebuah hadis dari kitab As-Sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha pada Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'ana. Kata Aisyah radhiyallahu tentang Nabi ni, cerita tentang baginda Nabi sallam dengan sabda, dengan katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'ana. Sesungguhnya Nabi bersandar ke pangkuanku ketika aku datang haid, lalu baginda membaca Al-Quranul Karim. Hadis ini ada serampang banyak mata ni, bukan satu mata saja. Nak menunjuk kepada kita bahawa yang pertama, hadis ini menjelaskan Nabi baca Quran semua keadaan. Sabar Nabi atas tikar sejadah, dia baca Al-Quran. Nabi dalam perjalanan, dia baca Quran. Nabi atas unta yang ditunggang, dia baca Quran. Termasuklah ketika bersama dengan Aisyah bersandar pun dia baca Quran. Ini menunjuk kepada kita Quran baca di mana-mana tak salah. Yang kedua, hadis menunjuk kepada kita, menunjuk kepada kita betapa orang yang haid tak boleh baca Quran. Kita ambil mazhab Syafi'i kita lah. Boleh dengar tidak? Dia dengar. Hadis cuba menunjuk kepada kita orang yang haid tak boleh baca Quran, diharam baca Quran. Tetapi mendengar Quran dibolehkan. Maka Nabi nak tunjuk kepada kita Aisyah dalam keadaan haid, tapi Nabi mendengarkan Al-Quranul Karim. Sebab itulah para ulama menegaskan bahawa bagi orang yang haid ini jangan gelisah kerana tak baca Quran maka dia rasa dia telah kekurangan. Tidak sebenarnya. Dalam hukum agama, saya sebut banyak tempat sekali, orang perempuan tidak perlu rasa resah, gelisah ketika terhalang daripada banyak ibadat. Contohnya, tak boleh puasa wajib bila haid. Tak boleh tawaf bila haid. Walaupun tawaf wada' ataupun tawaf ifadah sekalipun. Tak boleh baca Quran kerana haid terhalang. Tapi ingat, walaupun begitu, ia tidak perlu mengecewa. Dia tak boleh rasa kecewa dan terkecewa. Sebab apa ada? Sebab apa ada gantian. Quran baca atau dengar boleh. Kalaupun tak baca Quran sekalipun, boleh berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Gantian kepada salat, dengar Quran ataupun tasbih, tahmid sebanyak mungkin. Sama lah orang perempuan dalam bulan Ramadan. Mungkin dalam 10 malam akhir tak sempat untuk berpuasa. Selesai puasa, sebab apa? Dia datang haid dalam tempoh 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, malam-malam terakhir. Jangan sampai tak kita merasakan kita dikecewakan oleh agama sendiri. Oh, aku tak boleh pahala macam orang lain, boleh i'tikaf, boleh bangun bertahajud pukul 3 pagi pada malam-malam terakhir Ramadan dan dapat apa nikmat Al-Qadar. Tuan-tuan, sampai ada ulama yang kata, ini pandangan daripada siapa ni? Wahb Az-Zuhaili, seorang tokoh besar dalam bidang fiqh dan tafsir. Kata Dr. Wahb Az-Zuhaili, ada tafsir Al-Munir, ada terjemahannya. Al-Munir itu tafsiran di bawah yang dituliskan oleh Dr. Wahb Az-Zuhaili. Sampai dia kata apa? Dia kata demi Allah, dia bersumpah dengan Tuhan sebab nak berjatuh satu ketapan. Dia kata demi Allah, sesungguhnya orang perempuan yang terhalang untuk beribadat pada malam akhir sebab haid, sebenarnya tasbihnya tidak mengurangi pahala orang dapat malam Al-Qadar. Tahmidnya tak mengurangi pahala orang dapat malam Al-Qadar. Istighfarnya tak mengurangi pahala orang dapat malam Al-Qadar. Dan segala apa dia buat pada hari-hari dia haid itu, tasbih, tahmid, dia istighfar, dia sedekah derma, tak kurang pun pahala orang yang dapat Al-Qadar. Allah Maha Kaya. Cuma perbezaannya jelaslah, orang yang tidak ada haid, tak datang haid, laki-laki dan perempuan, yang laki-laki khasnya, orang perempuan tak ada haid, tak datang haid, jelas dia boleh bangun sembahyang pukul 3 pagi, dapat bedak sampai subuh. Secara praktikalnya. Tetapi kata Wahb Az-Zuhaili,
tak mengurangi, tak kurang pahala seorang yang dalam haid beribadat begitu dengan orang yang dapat malam al-qadar. Kalau orang yang dalam keadaan tidak haid, contohnya, ataupun orang lelaki khasnya, boleh bangun jam 3 pagi untuk sembahyang tahajud. Ni dalam bulan Ramadan pun 10 akhir contohnya. Boleh bangun jam 3, kemudian bersahur, kemudian terus dengan sembahyang subuh. Orang dalam haid pun sama. Apa salah bangun jam 3 juga? Untuk apa bangun? Untuk berzikir, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pula ambil peluang tidur sampai jam 8 pagi. Demi untuk dapat pahala yang sama orang yang sedang beribadat, perbanyakkan zikir tasbih malam dan siangnya. Semua itu balik kepada soal kerajinan, kesungguhan dan keinsafan dia. Tapi kalau orang tak insaf, tak rajin, tak apalah. Oh, saya dalam haid, saya saya diharam baca Quran. Langsung tak dengar. Saya dalam bab ini, bila haid, saya dilarang untuk solat. Langsung tak berzikir. Oh, saya bila haid, saya dilarang untuk berpuasa wajib. Langsung tak bertasbih. Salahlah, silaplah macam tu. Maka gantian amal tadi tidak mengurangi pahala orang yang dapat malam al-qadar, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang hak seorang wanita yang diuji Allah dengan haid dan hal-hal yang melarang dia daripada beribadat pada malam Ramadan terakhir itu. Jadi puan-puan ni sebenarnya orang beruntung. Saya sebut ke mana-mana, orang perempuan ni makhluk yang paling beruntung sebenarnya. Dalam kelemahan ada kekuatan. Dalam kurangan ada kelebihan yang tak ada pada orang lain, pada orang lelaki. Sebab itulah kita kena menghargai nikmat sebagai seorang perempuan yang letak kita tempat yang tinggi hakikat. Macam kita tak nampak sebab kita tak belajar. Orang belajar nampaklah puan-puan. Tapi kalau tak belajar ilmu, tak datang kuliah duha, tak mengaji, tak datang dengan ceramah, tak nampak ah. Nampak apa? Dia nampak benda lain. Rehat. Sungguh-sungguh rehat. Sampai tahap rehat daripada beribadat, tak kira bila masa, rehat memanjang. Sampai tahap tengah dalam keadaan sihat, tak haid pun, sembahyang pun tidak. Ini satu kerugian yang besar yang tak untuk berlaku baik. Itu yang kedua. Nabi nak cerita, orang perempuan boleh dengar Quran ketika dalam haid. Yang ketiga, hadiah apa nak cerita tuan-tuan? Nak cerita bahawa Nabi SAW, ini hadis ni, nak cerita bagi yang ketiga ni, bagaimana Nabi SAW baca Quran bersandar pada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dalam keadaan berwuduk. Nabi berwuduk. Nak baca Quran, Nabi wuduk. Nabi bersandar pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata ulama, bersandar itu maksudnya dalam keadaan berlapik, bukan bersentuh kulit. Maka nak cerita bahawa Nabi mengekalkan wuduk dalam keadaan baca Quran. Aisyah dengar Quran dibaca dan Quran diperdengar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini antara maksud yang tersebut sebalik hadis ini. Ini tafsiran beberapa kalangan para ulama kita rahmatullahi ta'ala. Baik, boleh faham ya? Yattaqi ini mana bersandar ni. Mana kita boleh fahamlah bersandar itu maknanya rapat dekatnya Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha sambil duduk bersama bersandar. Jadi nak praktikal macam mana? Balik praktikal dengan masing-masing. Bang, cuba kita praktik hadis ni bang. Kata Aisyah, Nabi bersandar kepada, kita bersandar sikit. Ya, kita baca Quran bersama contohnya. Tak payahlah macam tu ya. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Aisyah juga, bagi Bukhari Muslim juga, kata Aisyah, yaqra'ul Qur'ana wa ra'su fi hajri. Hadis bersambunglah ni. Hadis bersambung, kata Aisyah, satu ketika Nabi baca Quran juga. Wa ra'suhu fi hajri, dan kepala Nabi baginda di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Kita bila dengar cerita Nabi dengan isteri Aisyah ni tuan-tuan, kemanjaan baginda ni terlalu pelik, tapi itulah contoh teladan. Ya, kemanjaan pelik lah, boleh kata macam tu lah Kak Salwa ya. Pelik amat sangat ya, atas ribaan isteri radhiyallahu anha dalam keadaan bersandar ketika baca Quran. Ini sesuatu yang menampakkan dari sudut hukum rumah tangganya ialah situasi mawaddatan wa rahmatan,
yang Nabi dapat bangunkan dalam hubungan kemesraan suami dan isteri. Nak mengekal benda macam bukan mudah. Ketika mana baru kahwin, tak apalah, ya, tak kepala atas riba. Cuba umur dah 65, isteri 64, letak kepala orang tua ni merapu sungguh. Ni hilang tabiat apa benda ni? Bang tabiat ke ni? Nak mati ke ni? Contohnya. Agak-agak saya tak tahulah, ya. Tapi itulah di antara kelemahan kita. Kemanjaan kadang-kadang bila sampai tahap usia tertentu, nak buat tu kadang-kadang jadi malu Allah. Sementara pula zaman muda pun tak macam tu. Jadi nak buat zaman tua ni lagilah. Tu yang kata lagi tu memang ada pengalaman sendiri tu, ya. Okey. Jadi benda macam ni tuan-tuan, saya tengok dalam hadis Nabi, sebab kalau kita buka dalam kitab berkait dengan Nabi, kita boleh buka kitab tentang Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, terjemah Melayu pun ada, terbitan Telaga Biru juga. Boleh tengok dalam bab Nabi dengan isteri anak-anak, ada sebut tu, walaupun tak detail tapi disebutkan. Bukan setakat Nabi dengan isteri, dengan budak-budak. Sifat Nabi dengan budak-budak macam budak-budak Nabi SAW. Kan satu hari disebut riwayat dalam Sirah Ibn Hisham pun disebut dalam beberapa tersebut, Nabi SAW bermain kuda dengan cucundanya. Siapa? Hasan dan Husain. Nabi duduk macam kuda, Hasan naik, berdiri, Hasan terjun turun, naik Husain pula. Nabi jadi kuda. Dan mainnya bukan seminit-minit, lamanya. Hasan naik, Husain turun. Husain turun, Hasan naik. Sampai seorang sahabat tengok Nabi macam tu, dia pati dari jauh. Dia jumpa Nabi, dia kata apa? Sahabat tu bernama Allahu Akbar. Tadi ingat sebut tu, tapi lupa dah. Dia mari lupa macam tu lah, ya. Saya ingat kejap lagi. Sahabat tu jumpa Nabi, kata apa? Ya Rasulullah, li asyratum minal aulad. Aku 10 anak ada. 10 anak. Aku tak pernah macam ni. Aku tak pernah buat macam ni. Tak pernah aku ni kuda kepada anak aku. Dia naik, seorang turun. Siapa macam kau buat macam saya ni? Lalu kata Nabi kepada sahabat yang berkata itu, dia kata apa? Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menghormati, dia tak akan dihormati. Siapa yang tak ada perasaan cinta sayang, dia tak akan disayangi. Jawab Nabi dengan tegas. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada cinta sayang, dia tak akan disayangi. Siapa tak hormati, dia tak akan dihormati. Tengok tuan-tuan. Sampai sahabat tadi pun, bila dia tengok Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kau ni pelik sungguh. Engkau boleh jadi budak lebih daripada Hasan Husain. Engkau satu ketika engkau lebih hebat daripada kami dalam banyak keadaan. Maknanya, Nabi pada masa perang, kebengisan Nabi jelas. Bukan bengis, kegarangan Nabi itu jelas. Ketika bersama cucu, macam budak, macam Hasan Husain. Jadi di antara tak jadi tuan-tuan, saya ada cucu juga 3-4 orang, ya. Yang terkini cucu keempat dah Kak Salwa, ya. Aqra' bin Habis. Terima kasih Kak Salwa. Itu pantaran ilmu yang ada pada Kak Salwa tu, ya. Catatan ada Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Al-Aqra' bin Habis, itulah orangnya. Dia kata apa? Li asyid, lalu aku 10 anak Rasulullah, maqabbal tu ada, aku tak pernah cium mereka, tak pernah buat macam kau buat Rasulullah. Kata Nabi, ma la yarham la yurham. Siapa yang tak dikasih, tak mengasihi, tak akan dikasih. Siapa yang tak hormat, tak akan dihormati. Baik. Payah. Saya sebut tadi, cucu, ya. Payah nak main. Nak jadi macam budak tak jadi. Ya. Main sekadar pegang dukul letak habis. Kemudian tinggal pergi duk baca buku. Ya. Tak jadi level tu. Nak turun tak boleh. Apabila isteri boleh. Dia lain sikit. Ya. Sekian dimaklumkan. Okay. Baik tuan-tuan sekalian. Dalam hadis yang lain, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Ini sahabat Nabi juga ni. Abu Musa al-Asy'ari seorang tokoh yang hebat. Dan riwayat dia di antara orang afsahul lisan. Orang paling fasih dalam pengucapan.
Abu Musa al-Asy'ari, antara sahabat yang fasih dalam pengucapan, maknanya orang yang bijak dalam berkata-kata. Kalau dia bercakap, orang akan dengar, orang akan amati dan orang akan diam. Itu kehebatan dia. Fasih dalam bicara, seolah dia sebagai seorang yang cukup dikenali. Bila sebut nama dia, orang akan kata dia orang yang paling bijak bercakap. Ada auranya di sebab itu. Betul beliau, satu ketika bila berlaku peristiwa pertelingkahan, ya kita sebut bukan perbalahan lah, suatu isu antara Ali dengan siapa? Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kan. Penghujung Khalifah Ali itu ada sedikit lah, ya ada benda berlaku sikit antara Ali dengan Abu Sufyan, dengan Muawiyah, bukan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka Musa mewakili Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ceritanya panjang lah, dan dia diangkat sebagai duta khas kepada Sayyidina Ali untuk bertemu dengan wakil bagi pihak Muawiyah. Panjang cerita, tapi ini Abu namanya Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang yang afsah, yang paling fasih. Dia sebut, dia kata apa? Dia juga pernah hadis Nabi. Dia kata, inni aqra'ul Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi. Dia cuba mengambil sunnah Nabi. Dia kata apa? Aku baca Quran dalam salat, aku juga baca Quran tempat tidur. Dia nak cerita tentang dia ikut apa Nabi ajar. Baca Quran dalam keadaan bersalat, pasti berwuduk. Aku juga baca ketika aku nak tidur di atas firashi. Firashi ni mana tempat tidur. Firash ini kalau terjemah bahasa Melayu ialah macam tilam lah. Firash itu makna tilam. Atas tilam aku pun aku baca Quran. Dengan makna aku tak Quran dan aku baca keadaan aku macam solat juga. Kalau aku solat, aku berwuduk. Ketika aku datang di atas firash tilam pun aku berwuduk baca Quran. Ini merupakan satu benda yang saya cuba nak ambil. Saya cuba semak cerita ini. Betullah kita dalam kita nak tidur malam, ini akhlak nak tidur. Kita dah mungkin masa terakhir sekarang, kita akhlak nak tidur tuan-tuan, bukan turun tidur je. Sangat-sangat kita digalakkan untuk tidur. Kita kadang kita berwuduk. Sangat digalak kita dah nak tidur, kita baca Quran. Paling tidak 3 qul, paling kurang 3 qul itulah, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, termasuk qul a'udzu falaq. Selesaikan. Nak tambah lagi dengan penghujung surah Al-Baqarah, itu ayat dikatakan ayat kursi itulah, Allahu la ilaha sampai akhir. Nak tambah lagi dengan bacaan doa nak tidur tadi, iaitu Allahumma bismika Allahumma bismillah wa mati. Sekurang-kurang kita jaga yang ni. Bermula dengan wuduk. Suatulah kita nak sangat, bila kita jaga bab ini tuan-tuan, tiap-tiap malam nak tidur, dalam 20 saat ambil wuduk, pergi ke tempat tilam kita tidur, kita keadaan kita bersih. Soal bersentuh suami isteri, itu biasalah. Soal batal 3 minit kemudian, ya, ambil wuduk pukul 9, pukul 10.30, pergi dekat suami isteri di atas tilam yang sama, tak ada 2 minit. Tak payah nak kecewa lah, bang, saya wuduk, saya nak tahan sampai pukul 3 pagi. Tidur kata lain lah, jawab berbilai lah. Tapi bermaksud, yang penting bukan soal batal tu, tapi soalnya kita mula dengan wuduk. Itulah keberkatannya. Apalagi kita baca Quran kerana kita berwuduk. Benda macam ni, saya mengambil pedoman daripada cerita daripada Musa. Kata para ulama kita, mengekali benda macam ni nampak simple, tapi tidak. Sebab dia merupakan pintu keberkatan. Sebab ada di kalangan ulama-ulama kita yang silam. Saya tak ingat bacaan saya, lama sangat, ni masa belajar lagi. Tak silap saya, daripada Al-Imam Al-Mawardi ke, tak silap saya. Dia kata apa? Biasanya orang yang tidur dalam berwuduk, kalau dia mimpi, dia tak mimpi benda yang pelik-pelik. Biasanya orang tidur kerana berwuduk, dia tak akan mimpi dan mengigau yang pelik-pelik. Ada kawalan di situ. Sebab syaitan tak boleh masuk ke dalam hati orang yang kering, sentiasa basah wuduk dengan Allah Azza wa Jalla. Patutlah kita dalam banyak keadaan, kalau nampak kita mimpi karut-marut setiap hari,
macam kita wuduk tak pernah ambil lah tu. Nak tidur lah, bukan sembahyang kita wuduk. Cuba. Kalau bermimpi juga karut marut, jangan seruduk, salahkan kita lah, kita ada masalah juga. Biasa kata ulama, Al-Imam Wardi tak silap saya, dia kata macam tu. Biasa orang kalau wuduk nak tidur, Allah tak akan berikan sesuatu yang karut marut. Kena kala jengking, sengat, tanpa keadaan macam-macam pelik-pelik, tak ada. Sebab gangguan tidur tak mudah berlaku bagi orang yang tidur atas nama Allah Azza wa Jalla. Bukan hujah ni hujah yang pasti mesti tidak. Tapi kata para ulama, biasa macam tu. Sebab kita bermula dengan nama Allah nak tidur. Jadi mana mungkin datang mimpi yang karut marut. InsyaAllah Allah pelihara kita daripada gangguan syaitan dan seumpamanya. Baik. Lepas tu orang yang diuji Allah dengan ini saya sebut sikit lah ya, penghujung ini. Orang yang diuji Allah dengan benda-benda yang benda sifat karut marut. Ada orang kadang-kadang diuji Allah dengan apa? Dengan sihir, macam-macam, tidur, kadang-kadang mimpi, dengan bertemu ular yang besar, dengan buaya, dengan biawak, dengan benda-benda yang pelik-pelik, binatang ganas sekarang. Sebab di atas dasar dia kena ujian melalui macam-macam. Digalakkan sangat ini bacaan saya bukan dalam bidang Islam, saya tidak tahu. Bacaan saya selama ini ialah digalakkan orang-orang yang sentiasa diuji Allah dengan mimpi pelik-pelik ni, jangan tidur kan baru wuduk. Sebab mimpi yang pelik-pelik sampai dibelikkan ular, kemudian ditelan ular, kemudian tengok benda-benda yang menakutkan dengan mengigau, kita biasa tak jaga wuduk. Ini akhlak dalam nak tidur. Ada akhlak juga nak tidur, tuan-tuan. Jangan terus. Dan kalau kita tersedar jam 3 pagi, belum subuh contohnya, kita dah bangun awal, ceritalah, tak bangun lagi. Sekadar kita ke toilet, nak tidur balik, ambil wuduk semula. Minta maaf saya sebut penghujungnya. Orang bersama isteri, hubungan suami isteri, disunatkan kita selesai bersama isteri, belum tidur, untuk kita berwuduk. Cara agama susun itu Nabi sebut, itu bukan saya sebut, Nabi sebut. Orang bersama isteri, selesai semua sekali, nak tidur dah sekian, wuduk diambil. Bukan nak sembahyang apa, tapi tanda sebagai satu kesucian dia. Just wuduk saja kat saluan. Nak rajin mandi pukul 3 pagi, silalah. Ya. Bukan isu nak mandi wajib janabah, tidak, tapi wuduk itu sebagai penghormatan, kita nak bersihkan semula. Bukan kata kita nak sembahyang tahajud pukul 4, itu wajiblah kena mandi. Tapi nak tidur selepas bersama itu wuduk. Apa susahnya? Saya tahulah kalau ambil wuduk sampai 3 jam setengah, merapu sungguhlah, setengah jam sampai 30 saat je. Basuh tangan juga simple, selesai. Kau rasa keadaan basah tu, memanglah kalau basah tu tak apa selesa kan, keringkan, tak apa masalahnya. Cuma kita dianggap makruh keringkan wuduk ketika nak sembahyang fardu ni lah, sembahyang zuhur asar ni kalau boleh kekal dengan wuduk yang basah tu, ya. Tapi kalau kering juga tak salah. Tapi ketika itu nak tidur tak bersama isteri, suami contohnya, takkan pergi basah-basah macam tu, tak selesa lah pula dengan katil, dengan selimutnya. Boleh keringkan, tapi itu amalan. Jadi benda nampak simple. Tuan-tuan, ini agama susun. Agama Islam ni agama yang lengkap semua perkara. Sebab itulah kita dapat hidayah, dapat rezeki besar pada Islam itu. Wallahu a'lam, kita sekadar untuk hari ini. Berhenti kat situ. Kita sambung bincangan insya-Allah dengan tajuk galakan mulakan bacaan dengan mohon perlindungan isti'adzah. Apa ceritanya? Bertemu dalam program 2 minggu akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan di dewan ini, ya. Ada apa? Ada soalan? Oh, ada soalan. Silakan. Ini ada soalan daripada Facebook, Ustaz. Oh, hebat betul ini. Soalan daripada Facebook. Facebook yang mana tu? Yang Medina Studio. Apa bacakan? Soalannya, dia kata macam ni, soalan dia kata, Jemaah kita tu, jemaah luar tu. jemaah luar. Tak apa. Jemaah luar daripada Facebook. Soalannya, masa kita tilawah, masa kita baca Quran, menghadap kiblat,
Kemudian bila sampai soalan tu pun dah hilang daripada Facebook saya, dan saya ingat bila masa apa tu sujud sejadah tu, perlu tak kita ketepikan Al-Quran katanya. Masa kita membaca Quran menghadap ke kiblat, jadi bila sampai sujud sejadah tu perlukah kita ketepikan Al-Quran untuk kita bersujud di situ? Untuk melengkapkan sujud, memanglah kita kena sujudkan di tempat yang betul-betul tidak ada halangan. Jadi soal ke tepi Quran tu saya ingat tak perlu ke tepi jauh sangat. Kemudian apa masalah kita pegang Quran ni, kita sujud, Quran kita masih pegang. Sebab kita bukan sujud dalam salat, hanya tilawah kan, tilawah. Jadi kita masih pegang Quran, cuma tempat sujud itu mesti tidak ada apa-apa yang menghalang. Mestilah jelas kita punya dahi sentuh atas bumi ataupun sejadah. Quran boleh pegang lagi. Soal nak letak Quran kita itu lain, bolehlah, tak masalah. Jadi tak menghalang. Yang penting ialah sujud ketika itu tak ada halangan. Kita boleh sujud, Quran dipegang lagi, sebab kita nak sambung bacaan. Wallahu a'lam. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. Dah 11:10. Moga-moga Allah rahmati semua. Doakanlah mudah-mudahan 2 minggu lagi kita masih kekal di Dewan Fatimah Az-Zahra. Bimbang juga ni Kak Salwa ya. Bimbanglah kita, sebab benda-benda yang bersifat ujian ini kita tak tahu keadaan. Sebab itulah bagi saya, pesan saya kepada, pesan penaja kepada tuan-tuan, jangan ambil sikap mudah tentang perkembangan. Walaupun nampak dah 8,000 hari ni, 7,000 insyaAllah, besok 5,000, lusa 3,000 contohnya, jangan ambil mudah. Sebab kita masih belum selesai berperang dengan COVID-19 ini. Kita tak tahu. Kita mungkin dalam dewan kita ini sehat belakang, tapi jangan sangka semua sehat. Mungkin ada, wal'adzbillah lah, membawa virus dan seumpamanya. Jadi saya bercakap ini sebab saya pun sebimbang. Saya sebut terang-terang sebab ujian akademik ini telah banyak melahirkan rasa sedih dan hibur. Kalau kalangan tuan-tuan mungkin kehilangan ayah anda, hilang anak anda, hilang abang kita, hilang adik-beradik, pak saudara, betul tak? Ada yang hilang. Saya sendiri dalam tempoh 566 ini, dalam COVID saya hilang adik ipar, ya, meninggal minggu yang lepas, 2 minggu lepas kerana COVID. Terasa bila hilang saudara ni, kalau kita rasa sangat-sangat terasa, ia satu yang real, bukan perkara yang boleh kita main. Sebab kalau ada orang yang masih duk cakap ini benda yang sifatnya Kamarudin, sifat ini nampak main ini semua kerja-kerja apa ni, Yahudi macam-macam, ini COVID macam-macam, tolonglah ya, tolong adil dengan hakikat yang datang di berlaku ini. Wallahualam, itulah sebab tu virus tak nampak, vaksin kita usahakan secara mana, jangan jadi anti vaksin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.